Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat matematik bagi tingkatan 4 bab 10 matematik pengguna pengurusan kewangan. Dalam kehidupan kita ni, kita memerlukan duit. Duit kita perlu diuruskan dengan baik supaya menjamin kehidupan kita. Di dalam apa yang dimaksudkan dengan pengurusan kewangan? Pengurusan kewangan ialah proses yang melibatkan pengurusan sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, pelaburan dan juga perlindungan. Terdapat 5 langkah dalam menguruskan kewangan dengan baik. Ada 5 langkah dekat sini. Yang pertama ialah menetapkan matlamat. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kita lihat langkah yang pertama, iaitu menetapkan matlamat. Apa yang dimaksudkan dengan menetapkan matlamat ini? Matlamat ialah hasrat ataupun impian yang melibatkan kewangan dan hendak dicapai dalam masa yang tertentu. Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita mahu beli dalam pada masa, contohnya 1 bulan akan datang, 1 tahun akan datang. Contohnya di sini, apa yang kita nak. Selepas tu, kita lihat lagi pertimbangan untuk menetapkan matlamat. Apa yang kita perlu fikir untuk menetapkan matlamat kita tu? Ada 3 di sini. Yang pertama ialah jangka masa. Yang kedua ialah keperluan ataupun kehendak. Yang ketiga ialah konsep SMART. Kita lihat dulu jangka masa. Jangka masa terbahagi kepada 2, iaitu pendek dan panjang. Jangka masa pendek ialah kurang daripada 1 tahun ataupun nilainya adalah rendah. Sebagai contoh, saya nak beli handphone yang berharga RM500 dalam masa 1 bulan akan datang. Itu ialah jangka masa pendek. Kalau jangka masa panjang yang melebihi daripada 5 tahun, nilainya juga adalah tinggi. Sebagai contoh, pelan persaraan peribadi. Faktor pertimbangan yang kedua ialah keperluan ataupun kehendak. Keperluan itu apa? Keperluan bermaksud kalau tak ada, kita tak boleh hidup. Contoh, makan, minum, itu ialah keperluan. Kehendak pula ialah gaya hidup. Sebagai contoh, kereta. Kalau tak ada kereta, kita tak boleh buat ke kerja? Boleh, tapi agak lambat. Lagi satu contoh ialah dah ada kereta, sekarang ada kereta Proton, tapi pada masa akan datang nanti nak lagi kereta Ferrari. Itu ialah kehendak. Jadi kita perlu utamakan keperluan daripada kehendak, supaya kewangan kita ni tidak menjadi defisit ataupun kerugian. Kalau nanti silap percaluran, silap susun penggunaan duit, akan jadi muflis ataupun bankrupt. Pertimbangan yang ketiga ialah konsep SMART. SMART, yang pertama, S dia ialah spesifik ataupun khusus. M ialah measurable ataupun boleh diukur. A ialah attainable ataupun boleh dicapai. R ialah realistik ataupun bersifat realistik. T, time bound ataupun tempoh masa. Konsep SMART ini saya akan terangkan secara lanjut di dalam video yang seterusnya. Sekarang kita lihat pula langkah pengurusan kewangan yang kedua, iaitu menilai kedudukan kewangan. Ada 3 di sini, terbahagi kepada 3, iaitu aset, liability dan juga perbelanjaan. Apa itu aset? Aset ialah simpanan, pelaburan, hartanah dan juga harta benda.
Liability itu apa? Liability ialah pinjaman, hutang, baki kad kredit, baki ansuran. Ataupun dalam erti kata mudahnya, tanggungan lah, apa yang kita kena bayar. Yang akhir sekali ialah perbelanjaan. Apa maksud perbelanjaan? Perbelanjaan ialah contohnya seperti sewa ataupun bil utility. Apa maksud utility? Utility itu maksudnya air ke, elektrik ke, itu ialah utility. Langkah yang ketiga ialah mewujudkan pelan kewangan. Apa tujuan mewujudkan pelan kewangan? Tujuan dia ialah untuk mengenal pasti anggaran awal, bajet awal lah maksud dia, dan simpanan bulanan yang diperlukan bagi mencapai suatu matlamat jangka masa pendek ataupun panjang. Okey, kita lihat dekat sini, pelan kewangan terbagi kepada dua, iaitu pendapatan dan juga perbelanjaan. Pelan kewangan pendapatan terbahagi pula kepada dua, iaitu aktif dan pasif. Manakala pelan kewangan perbelanjaan terbahagi kepada tetap dan tidak tetap. Pendapatan aktif dan pasif ini ialah merupakan tunai masuk, manakala perbelanjaan tetap dan tidak tetap ialah tunai keluar. Maksudnya pendapatan ni duit masuk lah, kita dapat duit. Perbelanjaan ini maksudnya kita belanja, duit kita keluar. Apa maksud pendapatan aktif? Pendapatan aktif terdiri daripada pendapatan, kita dapat duit. Contoh dia gaji, allowance, komisen dan lain-lain. Kalau pendapatan pasif pula, dia ialah sewa, faedah yang diterima, dividen dan sebagainya. Itu bezanya antara aktif dan pasif. Aliran tunai terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Aliran tunai positif wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Kita dapat duit gaji banyak daripada kita belanja. Aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah belanja. Terdapat beberapa langkah sebelum mewujudkan pelan kewangan. Ada 6 langkah sebelum wujudkan pelan kewangan. Langkah yang pertama ialah tentukan matlamat jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Yang kedua ialah membuat anggaran awal. Berapa bajet kita nak beli sesuatu barang ataupun nak belanja untuk sesuatu benda tu. Yang ketiga ialah kira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Berapa duit yang kita dah simpan. Yang keempat ialah menganalisis tabiat perbelanjaan. Contoh, setiap bulan kita kena bayar apa. Itu maksudnya tabiat. Memang kita kena bayar. Contohnya bayar sewa rumah, sewa kereta, lagi bil api, bil air. Itu ialah tabiat. Yang kelima ialah menetapkan tempoh, berapa tahun ataupun berapa bulan, berapa hari untuk kita beli sesuatu benda tu ataupun belanja untuk sesuatu benda tu. Dan yang terakhir ialah menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat. Sebagai contoh, kita dah ada gaji tapi kita ada buat bisnes lain. Itu ialah strategi pendapatan. Macam mana kita nak dapat duit untuk capai apa yang kita nak beli ataupun apa yang kita nak buat tu. Langkah yang keempat untuk menguruskan kewangan ialah melaksanakan pelan kewangan. Tadi kita dah plan, sekarang kita laksana, kita buat. Laksana pelan kewangan ini bermaksud
tukarkan pelan kita tadi, planning kita tadi kepada tindakan. Macam mana kita nak buat melaksanakan pelan kewangan yang kita dah rancang tadi. Yang terakhir, langkah yang terakhir untuk pengurusan kewangan ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Apabila kita dah laksanakan, kita perlu semak, mengkaji dari semasa ke semasa mengikut situasi kehidupan. Sebab kemungkinan terdapat perubahan-perubahan. Tiba-tiba naik gaji ke, jadi boleh kita bayar lebih ke, boleh belanja lebih ke, bergantung kepada keadaan semasa. Jadi bermaksud pelat kewangan yang kita dah buat tadi belum muktamad, boleh berubah sepanjang masa. Kita hanya plan saja. Mungkin kita berubah tabiat perbelanjaan kita, boleh beli lagi baik ke, boleh belanja lagi banyak ke, macam tu. Jadi kita sentiasa kena melihat kepada kewangan kita setiap hari ataupun setiap bulan ataupun setiap masa. Jadi tamatlah untuk hari ini. Hari ini kita hanya lihat tentang bagaimana menguruskan kewangan, iaitu yang 5 langkah ni tadilah. Matlamat, menilai kewangan, mewujudkan pelan, melaksanakan pelan dan mengkaji semula apa yang kita dah laksanakan. Jadi tamatlah di sini. Assalamualaikum. Bye.